kita ada industrial design dan juga cap dagang. Cap dagang ni yang paling sedikit lah, termasuklah cap dagang ataupun trademark untuk logo UiTM. Logo UiTM is also a registered trademark that we have filed and we have registered. Yeah. So the numbers in this statistics are the current number that we have, but actually copyright notification has increased a little bit because copyright notification is the most application that we get for intellectual property. Yeah. Okay. So this is the overall portfolio if we're talking about patents lah. You can see that most of our patents come from engineering because patents deal with inventions and science and technology. Yeah, but kita ada banyak juga daripada FSKM, i.e. if you look at Internet of Things, ada 315 tu, most of it comes from copyright, copyright in the form of software. Sorry. Right. I will begin by talking about the UiTM intellectual property policy. The UiTM intellectual property policy, when it was drafted, we took into consideration. Sekejap Okay, sebenarnya nampak tak slide saya ni? Okay kan? Okay. Okay. Okay Okay. Nak buat slideshow ke ataupun macam ni boleh? Terpulang kepada Puan. Yang tadi pun okay kan? Okay. Okay. So we take into consideration all the regulations under the Copyright Act, the Patents Act, the Industrial Design Act. Okay. And generally, our general policy is whatever that is created, any intellectual property that is created by staff UiTM, the owner or ownership of the IP will belong to UiTM. Okay, except for certain circumstances lah. But the general principle is the inventor or the author will be the staff, but the owner will be the employer. So whatever IP that we apply for dekat Pepadanan Harta Intelek atau MIPO, the applicant will be UiTM. Okay, and hence once the IP is granted, it will belong to UiTM as the owner. Okay, later I think Dr. Rosita will talk about the distribution of profits if the particular IP is commercialized. Okay, so UiTM intellectual property application procedure untuk patent atau utility innovation, form ataupun borang boleh download dekat website Bitkom ya. So for patent, utility innovation, industrial design, it's in a manual form. Maknanya applicant would have to manually download the form, fill in the form and send it to us. Either send it to us by hand or send it to us by email. For copyright, we have an online form where we use the IRMIS punya system. IRMIS punya system is managed by RMC, and copyright can be applied via online. So application is via online, and whatever notification after we have processed the copyright will also be notified from the online system. So whatever letters atau notification or certificates that kita akan upload dekat sistem IRMIS.
So just simple guideline, an overall guideline. A patent protects invention. Patent protects novel inventions. Novel ni I think is a very known word now. Semua orang asyik dengar je tiap-tiap hari perkataan novel ni kan. Novel meaning something new lah. So it can be a new invention relating to a product ataupun a process. So since it is or it has to be something novel, kita recommend atau we really recommend that applicants do a patent novelty or prior art search before submitting an application. Sebabnya when it talks about novel invention ni, we're talking about baru di dunia. Yeah, so the invention that you have created must be something new, something nobody has done before, nobody has invented before lah. So to make sure that our invention, when we apply to MYPO, there is a high possibility that it will be granted a patent, we have to ensure that it is novel. Jadi kita dalam borang patent tu nanti kita akan bagi link beberapa website untuk kita buat preliminary novelty or prior art search before kita submit application. Now, I think a lot of people are aware that the patent process is a very, very lengthy process. It takes years. Paling cepat kita dapat grant patent mungkin 5 tahun. Most of the time, from the date kita filekan patent tersebut, it takes, I think, 5 to 8 years. Lebih pun ada ya. So because of that, we recommend that dalam researchers atau in the group of researchers atau dalam group inventor tu ada ahli-ahli yang boleh take over sekiranya researcher tersebut dah pencen. Okay, bila dah pencen tu kita macam bila tak ada sesiapa yang take over then jadi agak sia-sia lah, because kadang-kadang kita only the researcher would know or the best person or the expert who knows about his invention. So we recommend that in a group of researchers, ada somebody that can take over. Okay, so this is what the patent application form looks like. Yeah, it's quite simple and straightforward. Yeah, and all the details yang ada kat dalam form ni are details that we need, because selepas patent application ini applicant submit, kita ada satu proses di mana kita saring ataupun kita buat evaluation where we will call the applicant to bentangkan dia punya invention ini. Then we'll have panel members kat dalam pembentangan tu untuk verify and evaluate sama ada invention ini is worth to be applied on patent. Right. So this is the flow chart or the flow process. So application and presentation, after it has been applied, kita akan buat satu novelty search. Satu novelty search di mana kita akan minta pihak patent agent untuk buatkan a thorough novelty search berkenaan dengan that particular invention. So we will get a patent search report from the patent agent within 2 weeks after we have instructed them to get a novelty search done for us. And in that patent search, the patent agent will recommend sama ada this particular invention boleh kita teruskan untuk dipatentkan atau tidak, because the patent search report that we will get from the agent, dia akan cite documents yang dia jumpa yang similar to that particular invention. If it's similar or almost the same, ada possibility that kita punya application for that patent akan ditolak. If they cannot find anything similar, literature ke, publication or apa-apa yang similar to our invention, then there's a good chance that that particular invention boleh lepas the patent process and patent grant.
Okay. Now, after we get that recommendation from the patent agent, then we will instruct the agent to continue or to proceed with patent drafting. Masa patent drafting ni, the patent agent akan directly communicate with the researcher or the inventor lah untuk draft dokumen patent ni, sebab dalam drafting ni atau dalam dokumen ni, all the description, claims of that invention must be contained in that particular drafting. Okay, sesiap drafting kita akan file kepada MIPO. So this is where the process now goes to MIPO, and selepas patent filing, MIPO akan hantar notification dan agent akan bagi tahu kita untuk kita apply for substantive examination. Okay. So demikianlah dia punya proses untuk patent lah. Untuk copyright pula, copyright ni as I said earlier, memang kita dapat application copyright yang banyak. Tapi mula-mula saya nak highlight the UiTM IP policy dulu. So in our dasar harta intelek perenggan 62C, there are certain things yang kita tak proses for copyright. Copyright deals with karya atau work. So copyright covers things like karya sastra, we call it karya literary work. Literary work means any kind of writing. So macam thesis, dissertation, your notes, your PowerPoint presentation, research report, anything that is written in nature can be copyrighted. Yeah, as long as that work is original in nature. Maknanya ianya tidak diciplak dari mana-mana, tidak ditiru, yeah. So that's what it means by the work is original lah. But things like thesis, dissertation, students punya final year project dan sebagainya, anything that deals with aktiviti pengajaran dan pembelajaran, sebenarnya UiTM tidak menuntut hak eksklusif untuk apa-apa intellectual property, termasuklah copyright. Jadi those things are your own personal copyright lah. So your notes ataupun students work, sebab dia ada mengena dengan pengajaran kan, pengajaran dan pembelajaran. So kita tak nak UiTM yang own the copyright, ya. Yeah? So apa-apa application yang berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran bila sampai pada unit harta intelek, kita tak akan proses lah. Kita akan maklumkan kepada applicant bahawa karya-karya yang begini it will not be exclusively owned by UiTM lah. Okay. So sama juga if karya tersebut karya bersama staf dengan pelajar. Now if it is a karya yang or a research work that is funded by a grant, okay, then if ianya di bawah satu grant penyelidikan, then usually KPM ataupun polisi universiti ialah since it's funded by atau di bawah sebuah grant, dan kita akan proses, ya. So karya tersebut would be UiTM sebab UiTM yang fund, ataupun ada agensi atau government agency yang fund that particular project, ya. But kalau karya tersebut adalah karya bersama staf dengan pelajar tanpa pembiayaan apa-apa grant, and ianya tidak berkenaan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, ya, that kita akan proses juga, tetapi peratusan sumbangan terhadap penghasilan karya tersebut must be lebih pada staff. So the percentage of contribution from the staff must be more than the student, sebab kita tak nak proses karya-karya yang percentage dia sebenarnya banyak student yang buat, ya. So kita nak, kalau if it's a student work, the student should be the owner of that particular copyright. Okay. So lagi satu yang saya nak maklumkan, ya, kadang-kadang kita dapat application
where people apply for copyright for products. Kalau produk dia jatuh pada invention ni kita apply patent, ya. Tapi sekiranya produk-produk ni berupa produk makanan dan sebagainya, copyright tak protect makanan, ya. So we cannot actually protect products makanan because copyright only protects works like literary work, artistic work, musical work, film, sound recording. So when it comes to produk makanan ni, kita ada masalah sikit nak protect bawah copyright because it cannot be protected by copyright. Yeah. Now, ITM has first right of refusal. Maksudnya kita hanya akan proses karya-karya di mana it is viable for UiTM to own the copyright. Maknanya berbaloi untuk UiTM membelanjakan kos untuk copyright ataupun apa-apa IP lain, ya, to own that particular IP, ya. Then the viability will depend on the potential commercial value of the work lah. Jadi apa-apa yang UiTM belanjakan untuk kos IP tu, we want that particular cost to be return in the forms of return of investment lah. Okay. So kalau sesuatu projek ataupun karya ataupun copyright tersebut is not something which is worth for UiTM to own, yeah, then this is where the first right of refusal comes in lah. Dan kita akan kata this particular copyright atau karya ni UiTM akan serahkan kepada pensyarah ataupun staff yang the inventor or the author of the work. Maknanya kita tak akan proses tapi kita akan serahkan hak IP atau copyright tersebut kepada staff. Jadi staff tersebut boleh teruskan untuk proses copyright ataupun proses IP yang seterusnya lah under his own personal capacity, bukan di bawah hak milik UiTM. Okay. So untuk copyright, ini sistem IRMIS, I think a lot of people, most people are familiar with this, yeah. Then it's quite straightforward juga. Tapi apa-apa pun sebelum isi, please read the copyright guidelines, ya. Apa yang saya katakan tadi berkenaan produk dan sebagainya, what is copyright, semua tu kita akan dah letak dalam copyright guidelines ini, so that you know when you apply tu sama ada betul tak sebenarnya kategori yang you apply untuk copyright ni untuk dia punya karya tu is appropriate or not, ya. Okay. So dia sama macam kita apply untuk grant dalam sistem IRMIS, lebih kurang sama. Right? And these are the members and also the other details that we need for copyright, ya. Quite straightforward. Okay. So ini dia punya copyright application punya flowchart lah. Copyright application at IRMIS from link IRMIS tadi. Then the first stage kita akan tengok viability assessment, sama ada karya tersebut ataupun apa-apa sahaja yang dimohon sesuai untuk copyright atau tidak. Kemudian kita akan tengok viability assessment, maksudnya kita akan tengok viable tak untuk UiTM yang own this particular copyright. Kalau ya, maka kita akan prepare dokumen-dokumen yang diperlukan dan borang-borang yang diperlukan yang kita download sahaja daripada sistem tadi yang pemohon dah download, dan kemudian kita akan submit kepada MyPo. Jadi borang yang kita submit pada MyPo ni merupakan borang CR1 nama dia. Okay, dan kita diproses oleh MyPo dan kita mendapat notifikasi copyright, dipanggil notifikasi sukarela. Maka kita akan dapat satu notifikasi dalam bentuk CR5. Copyright ni memang kita perlukan untuk MyRA. Jadi disebabkan oleh MyRA ni dia hanya mengambil kira copyright oleh pensyarah-pensyarah atau staff daripada UiTM Selangor. Untuk cawangan dia tak terima. Jadi kami nasihatkan kalau ada
copyright yang kita nak masukkan dalam MyRA, mungkin dalam kumpulan tu ada seorang researcher daripada UiTM Selangor. Kalau ada seorang pun, then kita boleh masukkan karya tersebut ataupun copyright tersebut untuk markah MyRA ya. So MyRA akan tengok hanya notice of copyright dalam bentuk CR5 ni sajalah. Okay. Jadi bila kita dah terima CR5 ni, kita akan masukkanlah dalam kita punya database. Okay. Untuk pensyarah ya, MyPo ada juga keluarkan certificate of copyright. Certificate of copyright ni optional lah. Notice of copyright ni sebenarnya dah cukup dah CR5 ni. Tapi certificate ni dia cantik sikit lah. Okay. Dan kita kata optional sebab certificate ni kita kena bayar RM50 ya. Jadi kalau pensyarah perlukan atau nak certificate ni, kita boleh mohon bagi pihak pensyarah, tapi kos RM50 ni perlu dibayar oleh pensyarah ataupun author tersebut lah. Okey, sekarang ni kita nampak semua borang-borang yang berkenaan dengan copyright ya. Borang CR1 dan ini CR5, ni CJ. Okay, so kalau kita dapat CJ ni nampak cantik sikit lah kalau kita nak letak dalam kita punya portfolio bahawa kita ada satu copyright ya. Jadi sangat membantulah untuk kenaikan pangkat dan sebagainya ya. Okay. Jadi untuk copyright dan untuk harta intelek itu sahaja nampaknya. Okay. Now saya buka untuk Q&A. Silakan. Puan. Ya. Puan, katakan kita ada satu intellectual property, dia macam copyright atau trademark, dihantar kepada Shah Alam dan diorang bagi sijil mungkin 2013. Tapi sampai sekarang, how many years yang dia macam that is our innovation, intellectual property, dari segi dia punya duration tu untuk maintenance, dengan sebab dia kena bayarkan dengan MyPo ke patent all these things, dan adakah sekali UiTM dah approve dia bagi satu surat tu, kita just simpan sajalah that certificate ataupun approval letter yang kata you punya innovation ni telah didaftarkan di bawah copyright, so Shah Alam hantar surat tu. So our tindakan di samping kita gunakan itu sebagai merit untuk KPI, pensyarah dan sebagainya, SKT dan kenaikan pangkat, apakah tindakan selain pensyarah? Adakah dia perlu apa disebut dari segi, saya nak tanya dia punya tempoh usia sijil itu. Okay, yang second is about let's say kan, Puan sebut tadi tentang copyright. Kadang-kadang ialah kita selalu sebut tentang who are the owner, intellectual property, antara lecturer and student. For instance, as a lecturer, you that is your idea. Maknanya idea itu, intellectual property itu datang daripada pensyarah, cuma dia guna student sebagai actor, sebagai watak-watak tambahan dalam menghasilkan karya itu, karya ilmiah. Tapi idea intellectual property memang owned by the lecturer. So let's say dia buat satu prosedur, model ataupun apa-apa aktiviti yang mana dia nak standardizekan satu sistem pengajaran yang mana tak pernah dibuat orang, tapi pensyarah ni dia buat, tetapi dia gunakan student sebagai pelaku watak-watak membantu menjayakan dia punya idea tadi. So bila dia nak patentkan ataupun dia nak patentkan ini, apa akan berlaku adalah contoh dia buat dalam CD ya, benda itu diterjemahkan dalam audio, video dan dia jadikan produk. Jadi soalannya di sini, intellectual property itu adakah timbul di situ macam kenyataan Puan tadi, ada penglibatan pelajar, jadi kemungkinan terpaksa dirujuk kepada pelajar,
Sedangkan idea asal tu datang daripada pensyarah, student ni pelakon saja. Okey, ataupun masa pendaftaran itu pensyarah itu dia gabungkan, maknanya dia ada macam bila orang buat research dia ada co-author yang kemudiannya yang bawah-bawah tu dimasukkan student dan sebagainya. Itu soalan kedua. Yang ketiga, ya universiti ni dia memang melibatkan costing bila dia nak di samping MyRA dan sebagainya, masing-masing universiti mengejar ranking dan sebagainya, tapi mereka juga terikat dengan bajet. Sebab itu dia tak ambil semua intellectual property untuk patentkan dan daftarkan dan sebagainya. Katakan pensyarah tu dia patentkan sendiri produk dia di bawah trademark industrial design dan sebagainya. Kemudiannya boleh tak dia macam kan universiti dia ada apa-apa yang you buat di luar atau you patentkan, you daftar balik kat universiti. Tetapi dalam kes ini dia patentkan sendiri dekat MyPo. Tapi dia tak melalui universiti pun sebab dia tengok costing. Ataupun ada benda yang universiti reject, universiti rasa dia tidaklah memberi impact yang besar, tapi dia patentkan berjaya, tapi dia maintain. Ini boleh tak didaftar balik kat universiti tapi dia punya own costing? 3 soalan. Terima kasih Puan. Okey, soalan yang pertama tu berkenaan dengan tempoh masa kan? Okey, tempoh masa bagi setiap jenis harta intelek berlainan. Kalau patent misalnya, kalau kita dah dapat satu granted patent dia expire selepas 20 tahun. Itu pun kalau kita maintain setiap tahun lah. Maksudnya setiap tahun kita ada renewal fee yang kita kena bayar. Tetapi dalam tempoh 20 tahun satu patent tu akan luput. Maknanya dia jadi public domain lah, free for everybody to use. Kalau trademark pula dia selagi kita renew dia hidup. Jadi trademark ni dia boleh wujud selama-lamanya. As long as we pay every 10 years dia punya renewal tu setiap 10 tahun. Macam copyright pula, dia punya tempoh atau duration dia lifetime of author plus 50 years. Maksudnya selama mana author, sebab karya ni dia dicipta atau dibuat oleh manusia kan. Jadi dia akan kira lifetime manusia yang mencipta karya tersebut. Setelah author tu meninggal dunia tambah lagi 50 tahun. So copyright ni tempoh dia panjang lah. Tapi selagi mana kita dikenali sebagai author untuk copyright, selagi itulah kita boleh gunakan copyright tersebut atas nama kita ataupun atas nama universiti, tapi kita sebagai author lah. Tak ada masalah. Adakah saya menjawab soalan yang pertama tadi? Ya. Okey. Itu dia punya tempoh masa lah kalau dari segi tempoh masa. Yang kedua, karya bersama dengan pelajar ya. Okey, dalam setiap harta intelek, sama ada patent ataupun copyright ataupun industrial design, kita boleh ada co-authors atau co-owners, co-inventors. So jadi dalam inventor punya application ataupun dalam copyright punya application, kita boleh letak semua nama orang yang terlibat untuk menghasilkan karya tersebut, tak ada masalah ya. Tapi disebabkan oleh misalnya copyright ni dia tak melindungi idea semata-mata. Copyright ni dia kena ada idea, lepas tu idea tu materialize into some form of work lah, some karya. Okay. And in the formation or in the manifestation of that particular karya, it could be from a few people. Ya, as long as orang-orang yang berkenaan ni contribute, mereka boleh dikenali sebagai co-authors atau co-inventors, tak ada masalah. Jadi dalam borang ataupun dalam grant ataupun sijil, kita boleh letak semua nama-nama authors yang terlibat, tak ada masalah. Okay. Cumanya bila karya dengan pelajar ni, yang kita tak proses sekiranya karya tersebut berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Okay. So maybe kita sebagai, saya faham masalah ni kalau especially kalau kita sebagai supervisor, kita sebagai supervisor final year project and student tak ada idea, kita yang bagi idea kepada student, right? Tapi sekiranya yang menjalankan, as you say, student ni hanya sebagai actors kan.
walaupun dia aktor, mereka juga yang contribute terhadap karya tersebut. Jadi pensyarah sebagai supervisor boleh juga menjadi author atau inventor as long as kita punya contribution tu substantial lah, maknanya nampak. Jadi kita boleh katakan macam kita share 50-50 percentage with students misalnya, tak ada masalah. Okay? Dan tak ada masalah untuk ada joint authors ataupun co-inventor dalam harta intelek, itu memang perkara yang biasalah. Tak ada masalah. Kalau let's say saya lupakanlah pelajar sebab nanti dia ada banyak benda yang dia melibatkan innovation tu ataupun intellectual property tu. Katakan saya sebagai pensyarah, saya sendirilah nak develop satu let's say macam mana nak pidato, how to become a good let's say nak persuade orang dan sebagainya. Saya keluarkan satu CD dan satu prosedur how to become a professional speaker. So benda tu boleh kan? Boleh. Asalkan dia dalam bentuk, dia ada satu material form, tu semua boleh copyright. Alright, thank you. Ada last tadi tu, ada satu soalan. Soalan ketiga tadi apa ya berkenaan okey, kalau you patentkan sendiri ataupun you buat IP sendiri, maknanya bukan bawah UiTM. Maknanya hak milik atau ownership terhadap apa-apa invention tu adalah milik you secara peribadilah. Kalau nak UiTM atau nak daftar balik pada UiTM tu, maka kita boleh sebenarnya proses dia kita kena tukar je dekat MyPo nama inventor. Okay. Tapi dia melibatkan benda-benda lain lah. Kalau misalnya you nak UiTM dan you bersama menjadi pemilik misalnya, boleh, tak ada masalah. Tapi cost dia macam mana, you nak UiTM pun contribute sekali kepada cost ke, macam mana ke, itu kena berbincang lah. Kalau misalnya you dah develop that particular product di bawah nama you sendiri, you can actually use it as your untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, tu tak ada masalah. Tetapi projek yang you bangunkan sendiri tu ataupun you IP-kan sendiri tu, ada tak apa-apa contribution kepada UiTM? Kalau ada contribution, maka kita boleh gunakan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Macam konsultansi juga, kadang-kadang ada orang buat konsultansi dia tak daftar misalnya dengan UiTM. So susahlah dia nak dapat apa-apa recognition daripada universiti dari segi itulah. But you develop something on your own and then bila you nak commercialkan misalnya, UiTM bantu you untuk commercialkan. Okay, jadi kita commercialkan bersama satu produk yang you bangunkan sendiri. Tu tak ada masalah lah. Ya? Sebab as an owner of an intellectual property, sebenarnya you ada monopoly ataupun hak eksklusif terhadap invention tersebut. So kalau you nak jual sendiri, tak payah nak bagi apa-apa kat UiTM pun boleh, tak ada masalah sebab UiTM tak ada kena mengena pun dengan harta intelek tersebut. Okay, but if you want to do something and collaborate with UiTM in terms of nak commercialkan, itu tak ada masalah, boleh je. Okay, I think untuk pengkomersialan sebab harta intelek ni kalau kita ada semata-mata ada harta intelek tapi kita tak buat apa-apa, macam tak gunalah kita pegang invention tu. If we have an IP, paling ideal ialah kita commercialkan supaya orang lain pun boleh dapat akses terhadap invention kita. Tu dia punya ideal situation lah. Soalan lain? Salam Puan Fariza. Hello? Hello, hai. Puan Fariza, Farahin here. Ya. Hai Farahin. Hai. Farah just nak confirmkan, jadi setiap karya atau produk. Farahin kena kuat sikit kot, tak dengar. Tak dengar?
Dia kata untuk setiap karya, Farah just nak confirm kan, untuk setiap karya atau produk yang apply under UiTM, dia akan jadi hak milik UiTM kan? Betul. Okay, so bila staff ataupun lecturer nak jual that product, maksudnya dia kena minta izin dulu dengan UiTM atau dia boleh buat macam biasa, macam kalau dah hak milik UiTM, kena tanya UiTM dululah. Ya ke? Most of the lecturer, diorang takut nak apply copyright under UiTM sebab dia takut nanti bila dia nak buat apa-apa dengan produk tu akan ada masalah later on. So, maknanya nak buat sendirilah. Tak, dia itulah dia tengah maksudnya most of the lecturer diorang tengah consider whether to apply with UiTM ataupun nak apply sendiri, sebab diorang punya concern adalah bila they apply with UiTM, produk tu tak belongs to them anymore. Okay. It depends Farahin, produk tu produk apa. If produk ataupun karya tu adalah karya yang related to pengajaran dan pembelajaran, then macam saya katakan tadi, kita punya polisi, kita tak UiTM tak akan claim exclusive right. So maknanya kalau dia nak buat sendiri, dia nak copyrightkan sendiri, dia punya macam buku ke, dia punya apa-apa yang related to dia punya pengajaran misalnya, tu tak masalah lah kalau tak apply copyright dengan under UiTM pun. Tetapi kalau sekiranya dia punya karya tersebut atau invention tu dia buat masa time kerja, okay, dan juga something yang sepatutnya boleh mendatangkan manfaat kepada universiti, then mungkin polisi harta intelek kita akan terpakai lah. Maknanya benda tu sebenarnya pada hakikatnya sepatutnya milik UiTM. Then untuk benda-benda yang macam tu dia kena apply melalui Bitkom lah, yang apply jadikan UiTM sebagai pemilik. I see, okay. Okay tak Farahin? Okay. Thank you Puan Fariza. Sama-sama. Ada apa-apa lagi? Okey, ada terbuka lagi soalan kepada sesiapa peserta yang mahu bertanya. Ada satu lagi kan presentation kan? Yes, lepas ni kita ada satu lagi sesi iaitu taklimat tentang pengkomersialan. Pengkomersialan ni dia sangat kena mengena dengan IP lah. So dia macam sambungan kepada IP ialah pengkomersialan. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih semua. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Fariza di atas penerangan yang cukup jelas, dan terima kasih pada semua para peserta yang memberi feedback yang sangat baik dan soalan-soalan yang membantu penambahan pemahaman antara semua peserta ya. Okey, sekarang kita teruskan sesi kita dengan taklimat tentang pengkomersialan oleh Profesor Madya Engineer Dr. Rosita Jailani, Head of Commercialization Bitkom UiTM Shah Alam. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum semua warga Melaka. Saya nampak ada Farahin kat sini, Cik Din pun ada, ramai. Terima kasih kepada Puan Adriana in charge this program and jemput Bitkom. Okay, so kita start Saya nak share file saya. Okay, tentang pertanyaan daripada Farahin tu saya nak tambah sikit lah kan. Okay, kebanyakannya staff memang kadang-kadang takut IP tu belong to UiTM. Tapi kenapa diorang takut sebenarnya? Sebab kebanyakannya develop the IP, develop the technology using UiTM facility, using UiTM time masa diorang berada di office, berada di fakulti. Okay, menggunakan student-student UiTM. Okay, untuk develop the IP. Then dia nak
own the IP by themselves. Okay, dia etika tu tak kena lah sepatutnya kan. And then satu, kalau dia IP kan ada UiTM, dia IP tersebut dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. Sekarang ni kita akan pakai sistem online tu kan untuk upload semua evidence kita untuk markah SKT. Kita akan try untuk buat sistem tu so that bila related dengan commercialization dan IP, semua evidence yang di-upload maybe Bitkom akan go through and verify. Kalau dia IP kan benda-benda yang macam, kalau macam Puan Farizah cakap tadi yang related to the pengajaran, okay lah, it's okay lah. Kita tak claim pun IP tersebut. Tapi kalau kononlah buat produk dan tak nak IP kan ada UiTM, kalau ikut dasar pengkomersialan ialah ada menyalahi dasar lah, menyalahi etika, kita boleh report dan tindakan tata tertib boleh diambil. Okay. Sama juga pengkomersialan, kalau ada berlaku aktiviti pengkomersialan tanpa pengetahuan UiTM, tidak didaftarkan di bawah Bitkom, kita juga boleh ambil tata tertib terhadap staf tersebut. Okay. So, Prof, boleh tanya sikit Prof? Boleh. Because ini is not referring to myself lah, cuma my experience dengan beberapa universiti ni, saya tengok masalah stakeholders, contohnya PJI ataupun RMI atau universiti, dia punya stakeholders pun lecturer dan student dan sebagainya. Tapi isu dia begini ya, masalah kenapa ada setengah pensyarah ni, dia cerita pasal royalty and the portion tau. Sebab ada lecturer ni, dia buat dia cari it could be let's say dia buat industrial engagement ke ataupun jaringan industri dan sebagainya, dia dapat dalam let's say 1 million contohlah ya. Alright. Jadi dia rasa macam portion yang universiti ambil terlalu tinggi. Jadi dia rasa dekat situ dia rasa macam tak adil lah. So itu yang menyebabkan ada setengah, saya tak judge, saya tak judgemental, cuma saya nak beritahu pada puan, kadang-kadang universiti ni kadang-kadang dia hanya melihat dia punya perspektif. Tapi dia belum, dalam communication dia ada win-win, dia tak boleh win-lose. So win-win adalah mesti dengar daripada dua pihak apa dia fikir, kenapa dia fikir macam tu. Betul. Itu yang menyebabkan setengah pensyarah, macam ada saya tengok macam saya tak refer universiti kita lah, di universiti luar, engineering katakan, dia orang banyak produk tau. Sebab saya sendiri pun pernah duduk dalam intellectual property punya staff dan saya pernah handle lecturer dan profesor untuk buat IP, deal dengan MIPO, on-off punya ni semua, saya pernah terlibat dalam satu universiti. Tapi apa yang saya melihat adalah pensyarah dia takut kat situ. Dia rasa macam aku penat-penat cari semua ni tapi universiti ambil banyak macam ni. So itu yang dia rasa, itu yang sebabnya ada setengahnya tu dia tak nak daftar pun, dia buat sendiri je. Sebab tu maksud saya tu, pensyarah ni dia golongan yang terpelajar, begitu juga admin punya staff semua terpelajar, tetapi dia bukan nak lari daripada tanggungjawab atau lari daripada, tapi kadang-kadang sistem perundingan kita, sistem terms kita atau sistem kita punya circular tidak win-win, dia win-lose. Itu yang menyebabkan mikir. Thank you Prof. Terima kasih Cik Din. Cik Din kan dia tadi? Anwar. Oh ya, Anwar. Alright. Daripada explanation tu saya percayalah betul lah. Ada benda yang betul je. Ada benda yang tidak jelas di situ. Kalau kata pensyarah tu takut because of dia kena share dengan UiTM, satu macam saya cakap tadi lah, dia menggunakan masa dia berada di UiTM untuk mendapatkan projek tu dan menggunakan fasiliti UiTM. Is it fair? UiTM bayar full gaji dan you buat kerja luar tanpa kebenaran. Itu satu. The other one is dia kata kena share royalty dengan UiTM. It's not fair, not win-win situation. Adakah dia tahu portion tu berapa banyak? Lepas ni saya akan present berapa banyak portion yang kita bagi kepada penyelidik dan berapa banyak kita bagi kepada UiTM. Actually kalau you tengok the percentage yang kita share tu, sebenarnya win dekat penyelidik. UiTM tak apa pun, sikit je. And then apa yang proses yang kita lakukan untuk protect
penyelidik kita UiTM tu is more than apa yang you contribute, apa yang royalty yang UiTM dapat. Okay, cuma sekarang ni banyak hearsay. Bila kata nak share UiTM, tak payahlah UiTM ambil banyak berapa persen. Tapi sebenarnya dia tak tengok pun betul-betul, dia tak tanya pun saya, dia tak tanya pun Bitkom. Dia punya prosedur dia macam mana, proses dia macam mana, apa yang dia dapat, advantage, disadvantage dia register dengan Bitkom. Kan? Itu masalah dia lah sekarang ni. Sebab tu yang bila kita buat roadshow macam ni, orang-orang yang macam ni tak nak datang. Dia tak nak tahu pun. Okay, bila dia buat kerja kat luar, dia cuba salahkan UiTM lah, UiTM charge banyak, kan? Okay. Okay Prof. Satu lagi Prof, ini sharing section jugalah. Dalam keadaan bila industri tu, dia dah tahu tau, dia kena sign agreement, MOU dengan UiTM apa semua. Jadi at the end of the day, dia tanya tau, berapa portion UiTM ambil. Tapi bila kita declare, dia cakap apa tau, kenapa UiTM saya kena bayar dekat UiTM, baik I bayar dengan you direct. So this is misuse of abuse of something dia kata. So ini adalah setengah GLC company yang macam corporate dan sebagainya. Dia sendiri macam dia tengok tak, okay I bagi you let's say a big amount lah. Tapi why this amount you kena bayar kat universiti, I tak nak bayar kat universiti. So this kind of scenario semua akan dia ada part and parcel lah dalam kita communication, negotiation. Sebenarnya it's not to say lecturer ni sebenarnya dia orang ada setengahnya hipokrit ke apa, dia macam selfish, bukan. Dia ada, bila kita buat that terms dalam agreement ataupun mutual understanding ataupun communication negotiation, dia ada human being yang unique, because human being are unique. Even though dia CEO, dia professional, dia sangat-sangat berbeza. Betul. Jadi itulah yang saya sharing. Thank you Prof. Okay, baik. Pasal industri ni, okay, kalau industri besar, licensing teknologi from university to industry tu perkara normal. Diorang tahu proses dia, diorang tahu prosedur dia, diorang tahu pasal apa they have to go through university. Sebab tu yang kalau kita tengok university di US, UK, this practice tu normal. Cuma di Malaysia ni reluctant untuk terima tu quite high. Okay. And then macam Anwar cakap tadi, doktor ke? Mungkin Dr. Anwar ke? Okay. It's true actually. Saya deal dengan company pun dah banyak. Company, selalunya company yang refuse untuk bayar kat UiTM ni adalah company yang kecil-kecil. Pasal apa? Bila kita go through university, kita ada proper legal channel. Legal akan protect kita punya IP, universiti punya IP, yang kita akan protect kita punya penyelidik. Selalunya company yang kecil-kecil ni, dia at the beginning je, dia akan pancing kita punya researcher. Once dia dapat tahu dah formulation semua tu, without any agreement, without any legal punya protection, dia akan lari. So penyelidik tu akan, dapat one off, puas hati, dan selepas dapat one off tu, company akan dapat forever dia teknologi. Dia takkan nak bayar dah dekat penyelidik kita. That's benda yang penyelidik-penyelidik kita tak aware actually. Kita ada dah masuk legal punya action dah actually dengan industri because of yelah, bila come into money, semua orang ni macam nak ambil kesempatan lah. Kalau industri tu dia nak reduce dia punya cost. Kalau boleh dia deal direct dengan penyelidik, dia akan reduce banyak. Okay. Kalau dia deal dengan UiTM, dia kena berhati-hati. UiTM akan take action, legal action kalau dia ada salah. Prof, saya minta diri keluar kejap Prof ya, sebab ada kelas. Sorry Prof, sorry, thank you. Ya sebentar ya, penceramah kita terleft.
Tunggu dia masuk semula ya. Hello, Assalamualaikum. Balik. Tiba-tiba disconnect. Saya pun tak sure siapa, mungkin internet. Internet connection mungkin. Okay. Mungkin lah. Apa yang saya perasan lately ni bila start online class, bila selepas pukul 10 tu line dah mula slow. Kalau awal-awal pagi dia okey. Lepas tu kalau petang lagi teruk. Sebab orang nak berebut-rebut nak guna kot. Betul. Heavy kan? Okay, boleh kita start dulu saya punya presentation. Lepas tu kita sambung dengan Q&A. Okay. Semua nampak tak slide ni? Boleh nampak slide ni? Boleh nampak. Alright. Okay, good. Okay, so saya akan cover commercialization and business development kat sini. Okay, so actually okay. Alright, so from campus to market, kita punya flow-nya lebih kurang macam ni lah. Tapi commercialization ni kalau nak cerita very subjective. It depends pada product itself, depends pada macam nak approach kita. Okay, tak satu produk tu kita boleh ikut the flow tu sama je. So not one procedure that fit all the technology lah. Okay, so this is guideline apa yang kita propose lah to UiTM. Okay, first idea generation ataupun kita panggil product registration. If you have product, kita tengah siapkan satu Google Form so that you can register anytime, register kat kita. So daripada registration tu kita akan buat evaluation ataupun assessment terhadap product assessment we call it. Okay, daripada assessment tu kita akan tengok kalau dia tak ada IP, then kita akan suggest untuk di IP kan lah. Kalau dia ada IP, then kita tengok sama ada produk tu can be marketable or not. Okay, if that product tu kadang-kadang kita buat kat dalam lab dia tak cantik ataupun mungkin facility yang kita dapat tu is not ready to be marketed lah. Produk tu kena push sikit. Dia punya packaging maybe ataupun apa-apalah yang kita nak cantikkan dia. So if need product incubation, kita akan masukkan dalam product incubation process where kita akan cari, kalau perlukan dana kita akan cari dana lah untuk improve the product, make it ready, make it nampak cantik, prototype dia dah improve. Then the fourth stage is market incubation. Market incubation ni if kalau kita tengok produk tu sesuai untuk kita test market dulu dalam UiTM. Kita UiTM ni besar, very big. Kita ada berapa banyak cawangan, kita ada berapa banyak staff dengan student, dekat 200,000 kan. So why not kita take this opportunity untuk marketkan dulu produk tu dalam UiTM. Pasal apa kadang-kadang bila kita propose kat orang, kita kata UiTM ada produk A. You punya business lebih kurang dengan produk apa yang kita ada. Why not you ambil our product? Dia kata UiTM pakai lagi. UiTM guna tak? UiTM tak guna. So dia kata you nak jual produk UiTM tapi UiTM sendiri tak guna. That is another challenge lah. So kita masukkan market incubation ni, if that product is suitable for UiTM punya market, kita akan try dulu. Okay. So the next one kita akan cari founding partner. Contohnya kalau this produk pensyarah tu sebut sendiri nak marketkan, nak buka startup company untuk jual that produk, kita akan bantu. Ataupun ada company luar yang nak ambil through licensing agreement, kita transferkan through licensing, kita akan proses ikut situlah. Okay. So the next one kita akan pergi ke market introduction, kita try untuk introduce kita yang produk keluar.
Okay, then kita akan pergi ke new investment stakeholder, kita cari dana daripada MTDC, venture capital, platform, apa-apa yang grant provider lah, so that produk kita akan membantu produk kita untuk improve, untuk mass production semua kan. And then the last one, if the product can go further, then kita akan buat market expansion. Okay, so this is just general flow. Okay, sebenarnya produk tu can start dekat mana-mana je. Kadang-kadang you all dah sampai ke produk incubation, produk tu dah cantik, dah ada packaging, datang kat Bitkom, kita akan start dekat nombor 4. Macam tu. Kalau mungkin tak pernah register lagi dengan UiTime, kita start nombor 1. Okay, UiTime tak pernah tahu pun produk tu wujud. Okay, so dia akan flow ni very, it's a guideline lah. Okay, it's not rigid. Okay. Alright, so macam saya cerita tadi, commercial ni dia ada 2. Sama ada kita jual dekat company yang buat everything, dia buat mass production, dia buat improvement, dia buat marketing, dia jual, distribute semua. Ataupun kita, penyelidik kita memang tak nak bagi dekat company. So dia sendiri nak buka company, nak jual, nak do the promotion semualah. Okay, dia ada business minded sikit. So dia tahu produk dia boleh jual, dia ada soft touch dengan dia punya produk, then kita akan allow dia untuk buka company. Alright, so kita tengok dulu commercialization through licensing, where kita commercial kita punya produk melalui satu company, company tu yang akan do everything lah. Okay, so the first, this is process, another process lah. Okay, kita tengah improve proses dia. Kita guna yang lama lah sebab yang proses baru tu masih dalam kelulusan. So first kita kena identify teknologi, and then bila company come in, company kata okay, I want product A. First meeting between UiTM, kita kata UiTM lah sebab because of this product is belong to UiTM. Penyelidik bawa company yang interested tu jumpa Bitkom, kita buat meeting sama-sama. The first thing, kita akan bagi non-disclosure agreement, NDA. Non-disclosure agreement ni bila kita discuss dengan company, apa-apa discussion dalam meeting tu tidak boleh di-reveal. Company tak boleh ambil. Dia dah macam akun sumpah kata, okay, this is UiTM punya, apa yang discussion kat sini is rahsia. Okay. Ini yang tak ada bila penyelidik discuss direct dengan industri. Satu benda dah tak ada. So kalau company tu ambil the technology pun kita tak boleh nak sue that company. Because you all yang reveal sendiri without proper procedure kan. Okay. Then bila company berminat, lepas kita discuss semua, kita akan discuss term sheet discussion. Term sheet discussion ni ialah discussion on term untuk draft dia punya agreement between UiTM dengan company. Kat situ ada schedule pembayaran, ada sama ada kita nak licensekan 2 tahun, 3 tahun, kita nak licensekan eksklusif ke non-eksklusif. Eksklusif tu maksudnya dia company dia je boleh pakai. Non-eksklusif tu maksudnya kita boleh licensekan kat company A, company B and company C. Ikut suka kita, berapa banyak company kita boleh licensekan. Itu ada advantage jugalah. Okay, contohnya kalau kita punya produk tu related dengan sekarang ni kita pasal internet contohnya. Kita ada satu software ataupun Google Meet yang barulah yang keluaran UiTM yang lagi canggih, tak pakai bandwidth banyak, boleh share file, boleh save macam-macam. Kita boleh jual dekat Google, kita boleh jual dekat, contohnya dekat Facebook, kita boleh jual dekat so kita boleh jual dekat multiple companies. Okay. Kalau eksklusif maksudnya kita jual kat satu je. Contohnya kalau kita nak jual dekat PM contohnya, PM saja yang dapat. Kita tak boleh jual dekat Maxis ke, whatever macam tu lah. Okay. So benda-benda ni yang kita akan detail out dekat kita punya agreement. Benda ni juga tak ada kalau researcher direct discuss dengan company. Dia memang akan dapat duit. Contohnya kalau company tu bagi bayar dia pun tak berbaloi kadang-kadang. Dan one off je, lepas tu memang tak akan dapat dah. Alright. So
lepas kita draft the agreement, agreement tu akan di-vet oleh kita punya legal part, and then kita akan bagi kat company untuk vet through juga. Okay, the company agree dengan apa discussion tu semua. This is all recorded punya meeting, recorded punya document. Then bila legal office both side approve, kita akan sign agreement. Signing agreement of licensing ni benda yang you boleh banggakan lah kalau you ada produk. Okay, benda ni kalau bawa masa naik pangkat memang value dia tinggi lah. Okay, ada 2-3 orang yang interview profesor kena re-interview because of dia claim dia ada produk tapi VC tanya, dah commercial ke produk? Dia kata ada, mana tunjuk proof? Tak ada. So dia akan datang 2-3 orang profesor, dah dapat profesor dah sekarang, datang jumpa saya, Rosita tolong saya my interview fail because of masa dia tanya you claim produk ada produk ni, mana commercial dia? Tak ada proof of evidence of commercialization activities. Okay, so itu another credit lah to researcher. Lepas kita sign, kita akan stamp duty agreement tu, and then the last one yang UISB ni is Bitkom lah kan. UISB ni is company yang vehicle company yang work under Bitkom. Okay. So the last one, monitoring agreement and finance. Okay. Contohnya company tu tak nak bayar. Kami lah yang keluarkan invoice, yang keluarkan letter of demand, yang keluarkan macam-macam dekat company tu. Kami yang kejar. You all duduk goyang kaki je. Okay. Itu benda yang benda-benda yang kami uruskan lah. Okay. Alright. So contohnya, okay, tadi Puan Farida cerita pasal IP, between patent dengan selain daripada patent lah. Okay, patent ni memang cost dia tinggi. Dalam banyak-banyak patent yang granted, hanya 3 sahaja yang dikomersialkan, yang berjaya dikomersialkan. Why 3? IP ni kalau dapat komersial memang value dia tinggi. Okay, tapi susah juga nak dikomersialkan. Ikut pada IP patent tu lah. Kalau patent tu terlalu fundamental, tak nampak produk dia. Kebanyakannya patent yang ada application yang macam ni, kita senang nak jual lah. Okay, dia unik kan. Okay, this is patent. Songket quality guna jacket teknologi, where songket ni kalau kita guna teknologi ni dia boleh pakai dua belah, both side. Kalau you tengok dekat sini, gambar kat sini, dia ada purple dengan gold. Okay, tahun raya tahun ni pakai colour gold, tahun depan pusing belakang dia pakai warna purple. Dia macam tu lah. Okay, so Ara Bostana yang ambil this technology, this one through licensing. Dia first sign 25 Mac selama 3 tahun, perjanjian pertama. So expired, perjanjian kedua kita bagi setahun saja sebab masa tu memang ekonomi tak berapa bagus. Dah expired juga. Hari tu sebelum MCO saya dah ada meeting dengan dia. Dia kata dia nak continue tapi tak sempat nak discuss term sheet. Dah start MCO. Dapat MCO ni baru jumpa balik company ni lah. Okay. Fee pelayanan yang kita janji dengan dia, dia bayar penyelidik kita UiTM sebanyak 33,500. Okay, ini fee pelayanan, maksudnya tiap-tiap tahun dia akan bayar. Tak termasuk royalty lagi. Okay. Kalau kita licensekan tu company, kita akan ada 2 income. Satu licensing fee, satu royalty. Licensing fee ni yearly. Okay, maksudnya licensing fee ni license dia untuk menggunakan teknologi kita. Jual ke tak jual ke dia kena bayar. Royalty is income lepas jualan tu, hasil daripada jualan. Okay, kat sini royalty dia 3 to 7% daripada jualan kasar. Dia ikut berapa meter kain tu dijual. Okay, this company agak bagus because of dia tak pernah fail bayar kita royalty. Kalau dia bayar royalty pun dalam setahun ada juga 20,000, 30,000 jugalah dia bayar. Royalty sahaja. Okay, so kita maintain dia punya, kita continue this collaboration because dia ada good record lah, track record masuk surat khabar, kita bantu dia promosi juga. Okay, so sepatutnya bulan ni ada satu lagi coverage untuk this technology dalam harian ni, sinar harian. Okay, so this patent kalau you all nak tahu history dia, bukan Dr. Rosie yang mulakan. Dia dah
third generation. Dr. Rosie ni third generation. Dia this technology start somewhere in 2010 macam tu oleh Prof Wan dengan Prof Jamil. Prof Wan dulu, Prof Wan pencen, lepas tu Prof Jamil pencen, lepas tu Dr. Rosie. Tapi Prof Wan dengan Prof Jamil masih terima royalty and licensing fee bayaran daripada this teknologi. Itu cantik dia. Kalau kita lalu proper channel, proper procedure, kita akan make sure diorang ni akan terimalah bahagian masing-masing. Okay. The second IP yang kita dapat licensekan to company is from Prof Ku, Halim, Chemical Engineering, non-catalytic reaction of biodiesel production from palm oil. This is biodiesel technology. What is different this technology compared to the other one yang ada dekat pasaran is the normal process of producing the biotechnology. They have dia panggil refinery, proses refinery where daripada crude dia refine dulu minyak tu bagi cantik, then baru jadi biodiesel. Prof Ku punya proses dia skip that refinery process. Refinery process tu yang cost dia 60% of the total cost of production of palm oil. Bila dia dapat skip this one, this technology become cheaper lah. Okay, so Jauhar Energy Sdn Bhd sign agreement 16 Disember 2016 selama 5 tahun. Fee pelesenan dia 1 juta. Okay, daripada 1 juta agak-agak you all berapa Prof Ku dapat? Berapa persen? Kalau yang tadi Dr. Anwar kata tak win kepada researcher, berapa persen? Sebenarnya 1 juta tu Prof Ku dapat 80%. 800,000. Okay. 200,000 sahaja pergi ke UiTM, bukan 200,000 solid pergi ke BCom. Nanti kita tengok pecahan dia macam mana. Okay. Alright. So Prof Ku juga jual lisenkan dia punya teknologi untuk menghasilkan antioksidan dan hydrosol from biological inoculant Gaharu. So Gaharu ni dah pergi ke Menteri Kesihatan hari tu yang masa press conference tu, tapi dia tak bahagi pas gambar botol tu. So botol ni masuk dalam plastic bag, so tak nampak air Gaharu tu. Okay. So this technology has been licensed to Eaglewood Ventures 2017. Okay. Fee pelesenan yang dibagi ialah 20k dan royalty sebanyak 5% hasil jualan bersih. Alright. So ada masuk TV, yang ni kita tolong promote masuk TV. Bulletin utama tu. Of course of iklan ni 40k lebih kurang. Okay. So the third IP yang tadi, this one is not IP yang Air Gaharu ni, this is kita IP kan under, it's not patent, kita IP kan under trade secret. Okay. Secret, siapa pun tak tahu macam mana air tu dihasilkan. Apa yang special air ni dihasilkan, dia punya kandungan kandungan air tu lebih tinggi dan air tu lebih bersih compared to air suling yang biasa diorang buat dekat dapur biasalah. Okay. So the next one daripada Prof Associate Professor Dr. Husin. Dia buat skru gigi daripada Nitium Teknologi. Okay. Skru gigi ni kalau satu batang normal current teknologi cost dia harga 1,000 lebih. So dia guna titanium alloy, nickel titanium alloy. This is special material. Material ni kalau kita bubuh kat gigi, dia punya properties is similar dengan kita punya tulang. So bila bubuh kat gigi, tulang tu akan macam accept the screw ni and then integrate sekali. So dia lebih pegang screw ni lebih kuat lah. Kalau compare dengan current teknologi tu, bila boleh ada infection kalau tulang kita tak accept benda luar kan, benda asing kan. Okay. So kita sign 22 Januari, 60k dia punya free pelesenan. This teknologi juga kita dah PCT-kan di Korea. Maksudnya patent di Korea because of Nitium ni, Nitium Sdn Bhd ni dia dapat grant daripada Korea. Diorang dalam stage animal testing dah lepas, sekarang dalam stage human testing lah.
baru ni dia dapat dekat 2 million kot grant daripada Mestec untuk human testing. Okay. So ni Dr. Husin. Alright. This is another product daripada Sarawak, Prof Kong. Dia buat tepung daripada kulit pisang. Okay. Banana Tree ni ialah company yang export keripik pisang ke China. 1-2 tan sebulan. So apa yang diorang hadapi masalah ialah nak buang kulit dia tu. Cost nak lupuskan kulit tu lebih tinggi. So apa yang dia buat, collaborate dengan UiTM Sarawak, diorang Prof Kong come out dengan formulation. This is 2 trade secret under this commercialization untuk produce all purpose flour, gluten free lah. Okay. So fee pelayanan 10,000 dan fee pelayanan ni kita bantu this company untuk dapatkan grant platform. Dia dapat grant platform 200,000 untuk this project. Okay. So masa sign agreement tu ada sedikit press conference lah. Okay. Okay, distribution. This is saya bagi 70-30. Okay, sebenarnya table dia tu panjang lagi cerita dia. Kalau 30-70 ni biasalah. Kalau macam lebih daripada dekat 1 million sebenarnya researcher dapat lebih banyak. Okay. So 70 pergi ke researcher. Any duit yang masuk 70 pergi ke researcher. 30 tu yang pergi ke UiTM. Pergi ke mana? 30%. 40% tu pergi balik ke PTJ you all. Kalau you all daripada Melaka dapat. Kalau daripada fakulti yang dapat. 40% baru pergi tabung pengkomersialan Bitkom. Okay. Dan another 20% tu ialah you punya CSR lah. Masuk balik UiTM. Tabung TAPIU, tabung KY, tabung dana kecemerlangan pendidikan. Benda-benda ni ialah benda yang you nampak memanglah kadang-kadang kata okay 30% banyak lah bagi kat UiTM. Aku buat semua. UiTM nak ambil 30%. Tapi actually this is what benda yang you give back to UiTM. You bagi balik PTJ you 40%. PTJ tu gunakan duit tu untuk manage fakulti, manage cawangan. Bitkom, kita orang hire staff daripada duit ni. Nak keluarkan invoice, legal you nak chase the payment, hantar surat macam-macam, agreement stamping semua. Itu benda-benda yang actually yang kita charge. Kalau 40% out of 30% ni is smaller than 20% pun. Smaller than 10% pun. You boleh kira lah. Okay. So another 20% ni ialah yang benda-benda kebajikan yang you bagi kat UiTM lah. Okay. Alright. The second part, okay. Tadi kita licensekan to company. Now, if you yourself want to come up with startup company and sell your own product. Okay. So first, kena ada IP lah. Apa-apa kena ada IP. So, the next one you akan bagi kat saya intention, hantar kat saya ada produk ni, saya nak jual sendiri, saya nak buka startup company. Apa syarat-syarat dia? Okay, kita akan bagi borang, isi. Okay, kita akan panggil, present dekat panel sokong, kita akan endorse dekat higher level. Higher level lulus, okay. Syarat, kalau ikut dasar, proses ni kita dah ubah sikit. Kalau ikut dasar pengkomersialan, KPM, universiti dan SPRM, surat kelulusan untuk membuka company, startup company, perlu disign oleh VC. Okay, sebab tu pihak Bitkom hanya menyokong permohonan tu. Kalau kita tengok memang layak, ada potential, so kita sokong, kita akan bawa this case pergi ke atas higher top management. VC akan sign surat, lantikan you sebagai startup company. Lepas VC lulus, then you akan register SSM. Okay, register dekat SSM, company nama apa pun tak apa. Okay, then submit all the document SSM to Bitkom lah. Lepas kita ada agreement. Okay, bila buka startup, okay, konolah you produce produk A, you buka company nama Z. So you wearing 2 hats. Satu penyelidik UiTM as a innovator untuk produk A.
Satu lagi you are CEO of company Z. Okay. So bila dah buka SSM, agreement signing will be happen between UiTM and company Z. Bukan you as a innovator. Faham tak? So maksudnya produk tadi, produk UiTM, company Z ni akan ambil produk UiTM ni and jual dengan kelulusan. Siapa CEO dia, siapa founder dia ialah penyelidik yang produce produk A. Faham tak? Okay. So kita akan discuss semua, buat agreement dan kita akan monitor progress lah. So prosedur daripada KPM, kita akan bagi 3 tahun untuk you all run you punya syarikat. Kalau kita nampak ada potential tiap tahun financial report tu positif je dan you layak untuk jadi spin out, kita akan advise ataupun kita akan sokong untuk jadi spin out company. Apa kelebihan spin out ataupun kita panggil spin off company? Spin off company ni you boleh, lepas kita declare you all spin off company, you boleh buat apa-apa saja. You boleh buat bisnes apa-apa saja. You dah keluar daripada syarat-syarat yang ketat kat dalam UiTM ni. Kalau startup tu ketat lagi lah. Maksudnya apa yang you buat bisnes, you kena fokus dekat IP ni. You kena mengajar lagi. Okay. Kalau spin off, you boleh opt juga. Mungkin masa tu you rasa company you boleh bayar you lebih daripada apa UiTM bayar. You boleh spin out daripada UiTM, boleh keluar daripada UiTM terus. Okay. Itu kelebihan dia lah. Sementara nak keluar tu maintain lagi ke sebagainya tu, kita akan reduce loading dekat dalam UiTM ni. Kita support. Okay. Alright. So kita ada 4 startup company, 5 sekarang, 5 yang tunggu signing ada 2. Okay. Dr. Muhammad mula-mula dia IP kan benda ni. Dr. Muhammad ni daripada FSSR UiTM Perak. So dia buat design PM kita sampai dekat Najib, Datuk Najib. Lepas tu balik kepada Tun Mahathir, dia tak buat lagi dah. Sekarang ni dah ada another one yang baru lah. Okay, so dulu dia boleh jual benda ni banyak. Syarikat kerajaan, ofis kerajaan, sekolah-sekolah semua beli. Lepas tu bila ada banyak hal politik punya isu, dia tak dapat jual. Diorang tak nak gambar macam ni kan, kita punya PM kan ada 6, sekarang ni ada 8. So bila hantar ke pejabat kerajaan, ada yang kata okay you buang menteri ni, saya tak nak gambar dia dalam ni, mana boleh kan. So itu challenge yang Dr. Muhammad dapat, so dia tak nak dah. Dia come out dengan produk satu lagi. So dia drop IP tu, dia jual Easy Sunnah pula. This is game, produk game ni. Ini dah masuk, dah jumpa kita punya menteri agama semua. Ustaz Don pun dah promote semualah. Okay, so dia sekarang ni dia tengah jual ni lah. Okay, so Encik Farouk dia come out dengan apps. Tapi apps ni pun macam kurang berjaya, so dia tengah look into another IP lah. Okay. Dr. Asari daripada EE Electrical, dia buat modul untuk student, holistic success module. Saya tak sure lah you all pernah dengar ke tak pernah dengar, tapi banyak email dia dekat email kita yang promote benda ni. Okay. This one the only spin off company yang kita ada, kita dah declare dia spin off. Dr. Hanafiah daripada Mechanical, Roboponio company dia. Okay, dia jual robot. Alright. So bila kita kata spin out tu maksudnya dia dah boleh stand alone lah tanpa bantuan UiTM. Yang tadi tu kita bagi incubator punya space, office free, facility free, macam-macam lah. Dr. Hanafiah dia dah dapat office dekat Futurize dekat Cyberjaya, besar, 3 tingkat. Okay. So dia banyak dah lah dia punya ni projek. Okay, this is yang bongsu lah. Kita punya startup yang bongsu, Dr. Aida daripada Applied Science. Dia buat formulation coffee dia sendiri. So even though dia baru, kita baru lulus tahun lepas, dia baru sign agreement dengan kita 1 March hari tu. Dalam masa 6 bulan dia punya sale dah 40,000 So
dia very fast. Dia juga salah seorang yang berjaya pergi UK bawah program ILF tak salah saya, Innovation Leadership Foundation ke whatever. Okay. Okay, Dr. Khairul Asfar, this one tak sign agreement lagi tapi kita dah sokong lah dia punya startup company. Kita sokong saja, belum lagi sign agreement apa-apa. Dia buat biskut yang ada algae. This is energy punya biskut. Okay. Prof Zaki daripada I Promise, dia buat testing kit untuk DNA. This one dalam proses signing. Kita dah siap draft agreement semua, tinggal tunggu feedback daripada legal. Okay. So kita juga Bitkom bantu produk-produk yang perlu, this is product development. Okay, this company datang dekat Bitkom kata dia nak formulation gula-gula yang ada active ingredient sekian-sekian. So saya cari researcher yang berpotensi untuk hasilkan dia. So this team come from Applied Science. All extraction and toxicity test of the active ingredient tu kita bagi dekat chemical engineering. Product branding kita bagi dekat Applied Science untuk buat product packaging. This one semua kontrak grant daripada company 35k under this project lah. Okay. And then kita ada daripada WITM Melaka, ni Farahin bantu saya juga dulu untuk pasarkan produk-produk daripada UiTM. Produk UiTM developed by UiTM Melaka. Branding and packaging kita panggil Applied Science, masuk sekali jadi team. This project start bila UiTM Melaka dengan collaboration Bank Rakyat nak menghasilkan produk-produk untuk budak autism. Okay, untuk kanak-kanak autism. Then diorang propose 3 benda. Apa yang Bitkom tolong is to upgrade this product lah. Diorang ada konsep tapi packaging semua belum ready. So kita tolong, kita bagi seed money. Yang ini, projek ni UiTM tak ambil 1 sen pun, Bitkom tak ambil 1 sen pun. Kita hanya bantu UiTM Melaka. Semua profit back to UiTM Melaka. Okay. So kita juga unit saya membantu penyelidik-penyelidik dan company yang collaborate with penyelidik-penyelidik kita untuk mendapatkan grant. So kita ada good relationship with MTDC, Platcom, Cradle, Mestec. Okay. So ni saya tak update lah. Ni data lama kan. Banyak lagi projek yang baru dapat duit daripada Mestec. Dr. Hussein baru dapat juga daripada Mestec. Lepas tu CIF, Dr. Wan pun dapat. Okay. This is contoh-contoh yang dapat duit daripada grant provider yang kita tolong lah, kita bantu. Okay. Yang paling banyak ialah Dr. Faiza dapat dekat 3 million Smart Fund. Okay. Okay, selesai presentation daripada saya. So this is kita punya Managing Director. Dia tak bagi lama kat sini. Okay, mungkin you all tak apa kenal lagi sebab Dr. Azman baru masuk, baru join Bitkom last Oktober. Okay, kita ada 3 ketua lah, saya, Puan Hasnah, Puan Fariza, and kita ada special project Dr. Syaril. Okay, saya open for question. Ada soalan? Baik, silakan jika ada apa-apa soalan berkaitan dengan commercialization daripada para peserta. Good morning, Dr. Rosita. Sorry to join. Hi, Mr. Andrew. Yeah. Happy to see you here. Oh, okay. Because Encik Anwar invited me, so I just got. Good. All right. Sorry, I unable to attend the Monday session because I got class. Okay. That is good. Really a good program. So I hope I can join some other time.
We have the last session, session 4 next week, Monday also. Monday also. Same time. Oh, Yeah. I see whether I can skip my class or maybe I can see how. I would like to invite everyone kat sini lah. We have a program di MTDC. Nanti saya pass poster dekat Puan Adriana. Nanti boleh pass dekat partisipan kan? Boleh Puan. Boleh Doktor. Kita ada Isnin depan. Jumaat ni pun kita ada. Jumaat ni quite interesting juga. Kita ada speaker daripada Vin Capital. Dia akan cerita macam mana nak dapatkan dana daripada venture capital. Okay. So if you have intention to open up your own startup company, this is a good talk lah. Alright, thank you. Okay, Mr. Andrew, any question from you? Not much, but I just happy to meet all lecturers. Alright, and please go for patent. I want to share something with all the lecturers in Melaka. Okay. If you don't mind, I use this platform. So patent something that is very interesting, right? From Bukati Hotel, Lanjongan, Puncak Alam campus, and Dr. Rosita helped me a lot, and including Puan Fariza. Yeah, thank you, Mr. Andrew. It's really a crazy time during the patent process. It's a very process. I undergone it, and Rosita gave me a lot of encouragement, and Puan Fariza also. I had but that. It's a good experience, right, Mr. Andrew? Yes, it's a very long process. Long process, but good, very good experience. A very good experience, and until to the point where you can register with my IPO, that is the achievement. Right. So do not stop where you are. Just proceed until you get the register with my IPO. Then you will feel your accomplishment. You have already accomplished something. Right? Yeah. It carries a lot of mark for your promotion. Yeah. Definitely. True. Exactly. And something that you can proud of. Just to inform Dr. Rosita, I just got my pensyarah kanan 2 weeks ago. Congratulations to you. So that's why that is proven that once you did your patent and you can go beyond your pensyarah kanan, you can do more than that. Yeah. So that's what I wanted to share with all of you. Do not stop where you are. Go for competition, all right? And then make sure that everybody knows your product. Once people know your product, then UiTM will be able to pick up. Do not think about sharing how many percent you will be getting. I never thought about that. What I'm thinking of, how I want to show my product to the industry and make sure that you got continuously engagement with the industry that you are in. Yep. Once the industry support you and give you the green light, that is the biggest achievement. All right? Do not. I never think of, okay, how much profit that I'm getting, 70%, 80%. I never think of that. Once the industry recognize you, you hit the jackpot. Nothing more, nothing less. That is what I wanted to emphasize. All right. Then other than that, all right, you also be able to realize your goal. You know, I always tell my student, how are you going to add value to your degree? How are you going to add value to the post as a lecturer? Add value. Everybody can teach. Everybody can do research. But how are you going to add value in a more tangible form? To tangibilize it, to tangibilize your product. That is very important. We can teach from the textbook, but how are we going to tangibilize it? That is the biggest challenge that we need to overcome. Once you be able to overcome how to tangibilize your product, then I am sure you are heading the right direction. Remember,
tangibilizing the product is very, very important. Yeah. From intangible to tangibilize it. And then there's something that you can be proud of. Okay, so that is what I wanted to share my experience. I started from 2014. 2014, I went for competition. Then finally, I meet Puan Farisa and 2017, 2018, until now, I still drop by to meet Prof. Asman. I met him several times. You know, once he joined PCOM, I also went to meet him. Right, so we have quite a number of discussion with him. So I'm quite a familiar face in. Previously they called Ribu, now they changed to PCOM. Yeah. So Dr. Rosita, Puan Farisa, Prof. Asman, they knew me. Okay, so good luck to all of you. Do not be afraid of going into patent. All right, before you finish, before you pension, do something for UiTM. Right, you do not go for copyright. Everybody can go for copyright, but go beyond that. Once patent is the highest, what they call the highest among the so many, like a copyright, trademark, or whatever. Patent is the highest. So once you achieve it, then when you go for your pension, you've got something to hold on. You can go for your business on top of the pension you are getting. So you are getting two salaries. Okay? One is from your pension, and the other one is from your whatever product that you have created. So for me, patent is like your EPF, simpanan hari tua Anda. All right. So that is very important before you go for your pension. Am I right, Dr. Rosita? Yeah, correct. So, something that we can proud of as an academician. Okay, we contribute something. If we cannot get a return from our technology, maybe that is our CSR. Benda tu yang kita akan bawa later on lah, kan? Yes, correct. So I hope all of you don't give up, even though sometimes I fell and I pick up myself and I continue. Right? For me, I always try to look for something new. Go out, see the world, see the industry, engaging with the industry, and then you will definitely be able to find something. So you will be able to addressing the gap. You'll be able to address the gap. So sometimes people think not only from writing journals or writing conference paper you can address the gap, but in patent also you can address the gap. So sometimes people say there are two routes. One is industrial PhD, another one is a normal PhD. Right? Industrial PhD also where you can go for your patent, address the gap, what is already in the industry and what is not in the industry. You address the gap. So it is contribution to the industry, contribution to the academic world. They are parallel, basically, from what I see. Right? So it is very good. I experienced that, right? And sometimes when I'm down, I talk to Dr. Rosita, talking to Puan Farisa. At the end of the day, you know, sometimes things will stimulate my mind. Oh, this is what I should be doing. I'm looking into various aspects. Sometimes, yes, do not be afraid of going to other faculty, cross collaboration, right? I myself from Faculty Hotel Pelancongan, I go to FITA to go. This mechanical engineering. I go to computer science. I meet a lot of friends, not only in the faculty, in my faculty, but other faculty as well. So you got to show yourself, collaborate with others, right? So that we can achieve a win-win situation, not only for your own faculty, but for other faculty as well. So sometimes maybe they got other project for you too.
So you will have an endless project in UiTM until the day you retire. So that is my advice to all of you. Go for cross collaboration. All right. Meet more friends. Okay, thank you, Mr. Andrew. Thank you. Okay, thank you so much. All right. Okay, any question? Any other question from the floor? From the participant? Ada soalan tak? Mungkin ada intention nak buka pada. Kita buka kepada soalan kepada para peserta. Mungkin peserta ingin menanyakan soalan tentang perundingan ataupun harta intelek sebentar tadi dan ini pengkomersialan. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada Saya share satu isu lah. Okay, ada ramai juga yang datang dengan saya tanya boleh tak diorang buka company untuk company training. Company yang untuk menjalankan training lah. Okay, company kalau kita kata company untuk menjalankan training, actually you as a lecturer kat sini yang buat kerja luar yang nak train dan charge. Dia punya nak buka startup untuk training ni tak sesuai lah because of kita tak ada IP on the training, kecuali kalau you ada satu modul yang memang macam Dr. Asari itulah, satu modul yang sangat hebat dan acceptance daripada luar pun tinggi. So you can come out dengan satu startup company untuk jual modul tu saja, untuk jalankan modul tu tersebut saja. Tapi kalau let's say you nak buka company, nak buat macam-macam, nak buat training, nak buat conference, nak bagi talk, nak buat ajar robotik, lepas tu nak ambil projek-projek konsultasi dengan company-company lain. Benda tu sebenarnya dia dah duplicate konsultansi punya aktiviti. So mungkin kita tak benarkan lah perkara-perkara macam tu yang berlaku. Sebab you tak ada, you jadi macam satu company di luar. Okay, dan apa yang you nak buat, benda-benda yang tu boleh diregister bawah konsultansi, tapi you nak buka company, you nak grab semua. Benda tu yang kita tak benarkan lah. Okay. So dia dah jadi macam you ada dua kerja lah. Satu kerja kat UiTM dapat full gaji dan you nak buka satu company yang dapat full juga. Okay. Tak contribute langsung ke UiTM. Sedangkan projek-projek itu boleh melalui konsultansi. Itu antara pertanyaan yang selalu orang tanyalah kalau nak buka company startup ni. Ada lagi yang soalan? Boleh tanya juga, Bang Farizah pun still here. Assalamualaikum, Doktor. Salam ya Cik Din. Okey, terima kasih. Cuma nak share lah. Okey. Tadi ada puan present tentang MOF yang telah didaftarkan di COM ya. Ini baru lagi ke atau dah lama dah? MOF bawah konsultasi dah. Puan Hasnah Di bawah coding yang ada kod. Kod Puan Hasnah. Di mana dulu kita tak boleh nak masuk sebut harga dan sebagainya tanpa ada MOF punya certificate. Registration, betul. So now kalau go through BCom, maknanya setiap cawangan yang ada produk boleh melalui BCom lah untuk dapat masuk sebuah harga tu. Boleh, tender boleh. Puan Tender Hasnah, ada apa Puan Hasnah? Boleh. Maknanya kalau kod bidang tu kita ada, staf cawangan pun boleh masuk tender. Mana direct through BCom lah. Dengan BCom. So, betul. Sama BCom sebenarnya. Menggunakan sertifikat kita. Ya. Okay. So yang kedua, satu lagi bagi pensyarah yang nak ada pencen ni macam mana ya? Kalau tekan ada lebih tak sampai setahun lagi nak pencen. So boleh ke dia join to contribute melalui BCom? So market dia to merge dengan industri. Maksud Encik Din kalau nak bid tender ataupun sebut harga luar UiTM, gunakan UiTM ataupun di luar menggunakan BCom.
Okey. Ya, tapi kena collaborate dengan industri. Okey, tapi kalau boleh kan Puan Hasnah kalau dalam tim tu ada permanent staff lagi yang masih dengan UiTM. So sekiranya katalah you sebagai ketua projek and then bila dah pencen tapi projek tak habis lagi, lantik pengganti sebagai ketua projek tapi you masih boleh jadi sebagai ahli lah. Okey, masalahnya pengganti tu tak ada. Itu dia punya masalah dia yang willing to take this responsibility lah, kan? Betul. Di UiTM Melaka ni, tapi sayanglah seperti mana yang doktor pun tahu kan, kita ada produk. Dulu kita dah dah sit down dengan Prof Azman dan sebagainya. Tapi malangnya kita punya constraint tu ialah in term of financial dan sebagainya lah. Ya, to go for manufacturing and commercialization. So kalau boleh kita kena linkage dengan industri lah. Tak perlu nak kita keluarkan financial yang banyak kan. Betul. So apa yang saya nampak peluang tu adalah ya. Kalau ada yang willing to take this responsibility to continue this project, alhamdulillah. Jadi satu income lah pada UiTM Melaka ataupun UiTM keseluruhan lah pada BCom. Boleh Cik Din cari seorang. Ya, insyaAllah. Saya cuba. Okey, insyaAllah. Okay, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Okey, ada apa pertanyaan ke lagi lain daripada para peserta? Sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin ada sesiapa nak kongsi apa-apa ke? Saya mendapat feedback yang sangat baik daripada para peserta lah yang join ni, kata sangat bermanfaat ilmu yang dikongsikan. Okey Doktor, ada apa-apa lagi ke Doktor nak? Tak ada dah, cuma kalau ada apa-apa pertanyaan selepas ni boleh kontak teruslah kami bertiga. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya terlupa tadi, ini kaitan ada pertanyaan tadi dari segi contribution to UiTM 70-30%. Ya, betul. Jadi benda ni dah lama berlaku. Ya. Kita pensyarah buat konsultansi dengan industri ya. Saya ingat saya terlibat semenjak tahun awal 90-an lagi ya. Jadi benda ni tak ada masalah yang sebenarnya. Malah dia melicinkan lagi kita punya operation lah. Ya, betul. Membantu lagi, ya, membantu kita punya pensyarah sebab kita pensyarah mana ada duit dana untuk mulakan projek kan. Betul. Jadi saya rasa itu tak ada masalah lah. Saya agree lah kalau 70-30% tu I think reasonable lah. Ya, macam projek yang tadi saya bentangkan yang air gaharu tu kan. Nampak dia bayar kita 20k. Sebenarnya kita bagi geran kat dia untuk come out dengan dapur semua tu ada 29,000. Maknanya tak untung mana pun. Kita keluarkan 29,000, kita dapat 20,000. 9,000 lagi masih kita spend untuk improve kita punya produk. Benda-benda macam tu lah sebenarnya tak untung, tapi kita nak encourage kita punya ni lah aktiviti ni kan. Ya, betul. Okey, itu saja Doktor. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi terima kasih kepada ketiga-tiga penceramah yang sangat berpengalaman di atas segala penerangan dan perkongsian yang cukup jelas, padat dan komprehensif ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa dan menjawab segala pertanyaan daripada para pensyarah UiTM Selangor Melaka ya. Input yang diberikan diharap dapat membantu sedikit sebanyak meningkatkan pemahaman para peserta tentang perundingan harta intelek dan perkomersialan.
Terima kasih juga semua peserta yang sudi menyertai serta memberi pelbagai reaksi, maklum balas, mengajukan pelbagai soalan yang sangat baik untuk mengukuhkan lagi pemahaman masing-masing dalam topik-topik yang dibincangkan. So diharap semua peserta jangan lupa untuk mengisi link kehadiran yang telah di-attach di ruangan chat dalam Google Meet ya. Jadi saya akhiri ni dengan beberapa angkat pantun Pohon selasa di dalam kolam, anak haruan berenang-renang. Segala input yang telah dikongsikan semuanya pasti kami manfaatkan. Buah selasih, buah kelubi di dalam dulang hidangan pagi. Terima kasih daun keladi, harap diundang, jemputlah datang lagi. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Adriana. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih warga UiTM. Taklimat ini diakhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Amin. Okay, bye. Okay, stay safe. Isi link kehadiran ya semua. Okay. Okay. Pasti lunch kan? Terima kasih. Lunch kat mana? Lunch kat rumah masing-masing. Terima kasih. Selamat menyambut Thank you. Okay, selamat Ramadan semua. Terima kasih. Terima kasih.